Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, baru-baru ini kita menyaksikan satu perhimpunan spesies terakhir Melayu. Yang gagal menunjukkan keupayaan untuk membicarakan masa depan orang Melayu. Kalau kita dengar ceramah mereka di kampung, mereka mendabik dada bahawa mereka adalah pejuang Melayu. Tetapi apa yang dibahaskan di dalam perhimpunan baru-baru ini tidak lain dan tidak bukan, mereka menyerang pimpinan Pakatan Rakyat, mereka menyerang Pakatan Rakyat. Dan inilah menunjukkan bahawa cabaran terbesar bagi mereka, yang paling mereka takuti, ialah Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang insya-Allah. Mereka langsung tidak bicarakan soal masa depan orang Melayu, bagaimana nak angkat kuasa dan ekonomi orang Melayu, soal pendidikan orang Melayu, masa depan orang Melayu. Tetapi mereka terus melancarkan fitnah, maki hamun dan cerca. Kita dikatakan, mereka menyerang kita dengan mengatakan keadilan, PAS dan bersama dalam Pakatan Rakyat ini menjadi kuda tunggangan DAP kerana kita tak membela nasib orang Melayu. Tuan-tuan, saya boleh tumpukan beberapa program di kawasan sebentar tadi yang menunjukkan bagaimana masjid di belakang kita ni, Masjid Zakaria, yang usianya sudah lebih 70 tahun, tidak ada pembelaan. Masjid yang uzur, strukturnya sudah lama, masalah dewan solat yang semakin sempit. Kita lihat bagaimana jamaah terpaksa solat di bahu-bahu jalan. Semenjak sebelum 2008 tidak ada penegasan oleh pimpinan UMNO untuk membela umat Islam di kawasan ini. Tetapi alhamdulillah, pada tahun 2008 apabila kita diberikan amanah, kita diberikan sokongan, saya membawa perkara ini kepada Datuk Menteri Besar. Dalam 1 tahun sahaja, Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim telah meluluskan projek pembangunan Masjid Baru Zakaria bernilai 6 juta ringgit. Namun Datuk Menteri Besar turun sendiri ke masjid ini, melihat tapak ini tidak sesuai dan mencadangkan sebagai satu tapak baru yang lebih luas, lebih selesa untuk jamaah dan umat Islam. Dan Menteri Besar mengarahkan pegawai daerah Gombak mengenal pasti satu tapak tanah untuk pengambil alihan. Dan alhamdulillah, proses ini berjalan dengan baik. Sekeping tanah telah dikenal pasti berdekatan dengan masjid ini, dan kerajaan negeri sekali lagi meluluskan selain daripada 6 juta nak bina masjid baru, kerajaan negeri bagi lagi 3 juta ringgit untuk membeli tanah bagi pembinaan masjid baru. Ini bermakna dalam masa beberapa bulan yang akan datang, umat Islam di Gombak Utara akan dapat melihat pembangunan masjid baru, Masjid Zakaria, yang nilai pembangunannya hampir 10 juta ringgit. Tuan Imam pun ada di sini, orang lama di kampung ini. Alhamdulillah, dalam tempoh 2 tahun kita dapat menjaga kepentingan umat Islam di Gombak Utara dengan membina masjid baru bernilai 10 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah tanah juga masalah yang besar. Ada Madrasah Al-Ittihad di Taman Setia Gombak yang sudah usianya semenjak 1996, hampir 20 tahun. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Rupanya Madrasah Al-Ittihad itu terletak di atas tanah private Nanyang Development Sdn Bhd. Baru-baru ini
pemilik tanah Nanyang Development nak robohkan madrasah. Saya turun ke madrasah Al-Ittihad Taman Setia Gombak. Saya berikrar di depan jawatan kuasa madrasah dan sekolah agama, kerajaan negeri akan lawan habis-habisan, tidak akan mengizinkan madrasah Al-Ittihad ini dirobohkan dan disentuh oleh mana-mana pihak. Malahan Datuk Menteri Besar telah mengumumkan baru-baru ini kerajaan negeri akan mengeluarkan satu peruntukan untuk membeli tanah tersebut dan mengekalkan Madrasah Al-Ittihad Taman Setia Gombak bagi kepentingan umat-umat Islam di kawasan tersebut. Kita juga saksikan tadi bagaimana umat Islam dan orang Melayu di Kampung Melayu Gombak Setia, lebih 248 keluarga yang merupakan peneroka di Kampung Setia Gombak. Berpuluh tahun mereka dah merayu selama 36 tahun untuk kurangkan premium dari RM2.50 kepada RM1.50. Mereka dah merayu kepada Tan Sri Zaliha Ismail, mereka merayu kepada Datuk Paduka Rakibah, mereka merayu kepada Yuzahari. Semuanya gagal membela nasib orang Melayu di kawasan tersebut. Tetapi alhamdulillah, apabila saya diberikan amanah pada tahun 2008, saya bawa perkara ini kepada Datuk Menteri Besar. Alhamdulillah, dalam tempoh 2 tahun tuan-tuan, Datuk Menteri Besar sendiri turun ke Kampung Melayu Gombak Setia dan mengumumkan premium bagi 250 penghuni pemilik di kawasan tersebut bukan diturunkan daripada RM2.50 kepada RM1.50, tetapi kerajaan negeri Pakatan Rakyat turunkan daripada RM2.50 kepada hanya RM1 satu kaki persegi bagi semua masyarakat di kawasan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di manakah kebenarannya bahawa kita sekarang ini sudah khianat kepada orang-orang Melayu? Kita nak berikrar bahawa kita minta jangan layan sebarang provokasi, kita tumpukan, kita buat secara aman. Boleh? Baik. Saya sekadar nak memberikan fakta. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat baru-baru ini juga Perdana Menteri cuba bandingkan bahawa dia lebih baik jadi Menteri Keuangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul atau tidak? Saya tidak mahu membuat sebarang tuduhan. Presiden UMNO beritahu beliau merupakan Menteri Keuangan yang terbaik. Anwar Ibrahim tak pandai. Tak apa, saya malam ini bawa angka dan fakta supaya kita dapat buat perbandingan. Jangan bawa fitnah, jangan maki hamun. Kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada tahun 92, 93, 94 sampai 97, semasa Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi tahun 92 8.8%, 93 9.9%, 94 9.2%, 95 9.8%, 96 10%, 97 7.3%. Bagaimana prestasi Datuk Seri Najib? Kita lihat pada tahun 2009 negatif 1.5%. Tahun 2010 hanya 7.2%. 2011 jatuh 5.1%. Tahun 2012 jatuh lagi kepada 4%. Datuk Seri Najib tidak pernah
mengatasi prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini angka yang tidak boleh dipadam, kerana angka ini dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia yang menunjukkan prestasi pengurusan ekonomi Anwar Ibrahim jauh lebih baik dan mantap daripada Datuk Seri Najib. Kita juga lihat bagaimana hutang negara. Kalau tuan-tuan tengok defisit belanjawan dan hutang negara, ketika Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Keuangan, 92 hutang 97 bilion, 93 hutang jatuh kepada 96, 94 turun lagi 93 bilion, tahun 97 tinggal 89 bilion ringgit. Kita lihat bagaimana Datuk Seri Najib menguruskan hutang negara. Ini bukan Datuk Seri Najib, ini Tun Abdullah Badawi dan Dr. Mahathir. 98, 103, 99, 112, akhirnya 2003 189. Kita lihat bagaimana prestasi Datuk Seri Najib yang pakar ekonomi, yang bijak menguruskan ekonomi negara. Tuan-tuan lihat 2010 hutang negara 407 bilion ringgit, dan tahun 2011 hutang negara 456 bilion ringgit. Sedangkan Datuk Seri Anwar berjaya kurangkan hutang negara daripada 93 bilion kepada 86 bilion. Hari ini kita, anak kita, generasi kita berhadapan dengan hutang negara berjumlah 456 bilion ringgit. Tuan-tuan, siapa yang pandai uruskan ekonomi? Tuan-tuan jawab sendiri. Baik, kita lihat bagaimana penggunaan wang Petronas. Ketika Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Keuangan, dia tidak salah guna kuasa. Dividen yang dibayar oleh Petronas tahun 92 hingga 97 hanya 3.1 bilion ringgit. Kita lihat bagaimana Dr. Mahathir dan juga Abdullah Badawi, dia naik kepada 9 bilion, akhirnya 2007 kepada 24 bilion. Itu Tun Abdullah dan juga Dr. Mahathir. Bagaimana Datuk Seri Najib? Lihat, dia ambil wang Petronas 30 bilion ringgit. Datuk Seri Anwar hanya 3 bilion, tetapi Najib mengambil 30 bilion tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011. Setiap tahun dia mengambil 30 bilion ringgit. Masih hutang meningkat, masih masalah ekonomi yang parah, masih gagal menguruskan ekonomi. Sebab itu bagi kita mesti tukar. Bukan kita dendam kesumat dengan ahli-ahli UMNO, tetapi kita mesti selamatkan negara, selamatkan ekonomi, dan kita maju ke Putrajaya demi rakyat Malaysia keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, benar ke UMNO ni nak jaga kepentingan orang Melayu? Benar ke? Saya malam ni saya nak boleh bagi kuliah, dokumen banyak di tangan saya. Tetapi oleh kerana masa tak ada, tadi saudara Amiruddin telah beritahu, ada tanah, rakyat nak dapat tanah sekangkang kera pun susah. Tanah masjid pun nak dapat susah. Tanah madrasah pun nak dirobohkan. Tetapi pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional boleh sapu. Saya bagi contoh, ini Ketua Pembangkang Selangor, namanya Datuk Satim Diman. Tuan-tuan, ketika dia berkuasa, dia guna sebuah syarikat namanya Nikmat Inai. Dapat tanah di negeri Selangor. Nikmat Inai dimiliki 30% oleh Satim, 70% oleh Supreme Precious. Dalam Supreme Precious ini juga, dia juga pemilik sahamnya. Dia beli dengan harga RM1 1 kaki persegi. Dia jual
kepada PKNS pada ketika itu sejumlah 80 ekar, dia mendapat 19.9 juta ringgit. Baru satu keping tanah atas nama Melayu, atas nama ketuanan Melayu. Orang Melayu merempat, pemimpin Melayu UMNO yang merampas dan merompak kekayaan negara. Enough is enough. Kita nak bela orang Melayu, orang India, orang Cina, rakyat Malaysia. Ini tanggungjawab kita dalam pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap pada malam ini kita berikrar, kita mengulangi tekad kita. Kita kena bersatu hati. Kita bukan nak bergaduh, kita bukan nak dendam kesumat, tetapi kita nak fokus soal dasar, soal program, soal mengangkat martabat orang Melayu, bagaimana nak jaga bela orang Cina dan orang India. Sebab itu Datuk Seri Anwar berulang kali mencabar Najib, marilah kita berdebat. Jangan bawa budaya samsing, jangan balik batu, jangan hina, jangan cerca, jangan ganggu ceramah. Kalau kamu, wahai Najib, kalau kamu anak jantan, ataupun kalau Rosmah anak jantan, itu dah geram lah tu. Kalau kamu anak jantan, hentikan fitnah, hentikan maki hamun, hentikan budaya samsing. Mari kita berdebat. Kalau tidak mahu di Putrajaya, Gombak Utara menjadi penganjur debat di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri. Tuan-tuan tepuk buat apa? Dia tak berani. Dia berani masa depan perwakilan dia, dia beranilah. Masa dikelilingi oleh ahli-ahli dia, dia beranilah. Tetapi dia keluar saja Dewan PWTC menikus, berselindung di sebalik. Saya tak kata, tapi saya dengar kakak kata di sebalik Sanggul Rosmah. Ya, apa masalahnya? Kita tak ada masalah, kita nak bincang secara baik. Hutang negara saya sebut tadi ini fakta, bukan saya dah turun bawa fitnah. 456 bilion ringgit. Datuk Seri Anwar dulu hanya 80 bilion. Naik hampir 5 kali ganda, 6 kali ganda. Boleh diam lagi. Tetapi tuan-tuan, saya nak tutupkan. Sabar. Saudara Dipak sudah muncul. Tuan-tuan kenal dengan Dipak? Saya tak kenal. Dia kawan baik Rosmah. Tetapi sekali lagi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu boleh rancang, kamu boleh atur, kamu boleh fitnah, tapi perancangan Allah mengatasi segala gasa. Sekarang Dipak sudah terbalik. Dipak telah mengumumkan semalam lebih banyak pendedahan akan dibuat. Berapa banyak uang dibayar kepada Najib, Rosmah dan keluarganya. Dan insya Allah kita akan bongkar pemimpin yang rasuah, yang rakus, yang zalim. Mesti kita humban dalam pilihan raya yang akan datang. Itu baru satu. Tuan-tuan kenal dengan Musa Hassan? Saya tak mau kenal. Dialah yang menghina saya, mengaibkan saya, memenjarakan saya, dan telanjangkan saya dan pijak saya. Tetapi alhamdulillah, beliau telah insaf. Dan sekarang satu persatu Musa sedang membongkarkan bagaimana peranan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO yang melancarkan serangan fitnah maki hamun, dan perkara ini akan banyak pendedahan. Saya dengar pada 6 hari bulan ini Musa Hassan ada satu lagi pendedahan yang akan dilakukan di Shah Alam Negeri Selangor. Tunggu dan lihat
ini petanda UMNO akan dikuburkan, bukan saja di Selangor tetapi di Putrajaya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya berharap tuan-tuan di Gombak ini, tuan-tuan telah saksikan bagaimana Pakatan Rakyat bila diberikan amanah, kita mampu menggalas amanah dengan bertanggungjawab, dengan jujur, dengan ikhlas. Kami wakil rakyat daripada Keadilan PAS dan DAP tidak ambil walau seinci tanah pun di dalam pentadbiran Pakatan Rakyat, kerana tanah adalah milik rakyat dan bukan milik pemimpin. Kita akan laksanakan tanggungjawab dengan baik, dan saya percaya tuan-tuan akan pertahankan Parlimen Gombak, Don Gombak Setia, Don Batu Caves, Don Ulu Kelang dan Negeri Selangor dengan lebih cemerlang, majoriti yang lebih besar daripada 2008. Boleh atau tidak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat di dalam Parlimen Gombak, termasuk kawan-kawan saya daripada UMNO yang sebenarnya mereka tahu di dalam hati kecil mereka bahawa pemimpin mereka adalah makhluk perosak yang mesti dihumban dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi marilah sama-sama kita bertekad, kita satukan hati kita, kita kerja kuat. Pilihan raya sudah dekat, dan saya mengharap tuan-tuan akan tampil sebagai petugas-petugas yang akan membantu kemenangan Pakatan Rakyat insya-Allah. Jadi sekarang kita akan dengar pemimpin lama UMNO. Dulu, kini, sahaja. Tidak selama-lamanya. Sekarang beliau tampil untuk bersama-sama dengan kita, dan saya harap ahli-ahli UMNO di belakang dengarlah. Kamu ahli kecil saja, ini pemimpin besar UMNO yang sekarang berhijrah bersama-sama dengan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih kepada saudara Tamrin yang membantu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.